Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia dikejutkan dengan satu lagi pengumuman. Malah kali ini Menteri Kewangan sendiri mendedahkan perkara ini. Memang tak boleh dinafikan, mahu tidak mahu, ada juga sedikit kesan daripada 1MDB Najib Razak ketika jadi Perdana Menteri. Ada sedikit juga kesan kepada ekonomi negara. Okey, walaupun banyak penafian lah, sampai dulu kata, kalau saya masih ingat lagi, kalau saya tidak silap, tolong betulkan kalau saya silap, boleh komen. Najib Razak kata tak sesen pun wang dipakai, wang rakyat dipakai untuk bayar hutang 1MDB. Alih-alih sudah kantoi. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, baru saja diterbitkan 2 Ogos yang lalu di dalam Shahabuddin.com.my, satu dokumen yang sangat luar biasa pentingnya kepada seluruh rakyat Malaysia supaya kita tahu kebenaran. Okey, setelah kebenaran diketahui, kamu nak sokong ke tak sokong ke, terpulanglah. Yang penting kebenaran mesti ketahui. 1MDB, satu Malaysia dalam bahaya. Faedah hutang tahun ini saja sebanyak 1.57 bilion ringgit Malaysia. Itu tajuk yang ditulis di dalam Shahabuddin.com. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, lebih 1.5 bilion ringgit Malaysia akan dibelanjakan kerajaan pada tahun ini bagi membayar faedah daripada hutang 1MDB. Menteri Kewangan Malaysia, iaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz, memberitahu anggaran itu telah dibuat dengan andaian kadar tukaran mata wang ringgit dengan dolar Amerika Syarikat ialah pada kadar RM4.50 bagi setiap $1 US dollar. Katanya dalam kenyataan itu pembayaran faedah dibuat 2 kali setahun. 2 kali setahun mengikut jadual yang telah ditetapkan, katanya. Tengku Zafrul memberitahu Dewan Rakyat mengenai hal itu sebagai satu jawapan kepada soalan daripada ahli Parlimen PH, Labis Pang Hock Leong. Okey, terdahulu beliau bertanya kepada Kementerian Kewangan mengenai bayaran faedah bulanan yang diperlukan kerajaan untuk membayar hutang 1MDB. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya bukan apa. Saya hanya kesian dengan kita. Dengan faedah hutang 1.57 bilion setahun itu, bayangkanlah kalau hutang itu tak ada. Berapa banyak boleh dibuat? Berapa banyak hospital, berapa banyak sekolah, berapa banyak jalan raya, berapa banyak klinik, berapa ramai orang-orang susah dapat dibantu di Malaysia. Okey, so nak buat macam mana? Dah jadi kena bayarlah. Dah jadi hutang takkan tak bayar pula. Jadi ada sedikit kesian jugalah bagi pemimpin-pemimpin yang ada pada sekarang ini, kerana mereka pula yang terpaksa pening kepala menjawab media, menjawab rakyat untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan hutang ini. Sebelum ini media telah melaporkan setakat 30 Jun yang lalu baki komitmen hutang 1MDB ialah sebanyak 32 sebanyak 32.08 bilion. 32.08 bilion baki, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. 32 bilion ini banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau 32 bilion ini bukan hutang, bukan faedah, ini belum lagi dia punya prinsipal. Ini baru faedah. Jadi kalau 32 bilion faedah ini digantikan dengan membantu rakyat, membantu ekonomi negara Malaysia, waduh, hebat sungguh. Saya fikir kampung-kampung yang tiada air, kampung-kampung yang tiada jalan raya yang bagus, tempat-tempat pedalaman yang memerlukan line internet, line telefon yang bagus untuk pelajaran, untuk berkomunikasi,
akan dapat banyak manfaat. Lepas itu pedalaman-pedalaman yang memerlukan kedai-kedai yang lebih moden, peningkatan ekonomi kepada petani-petani, membantu subsidi petani, semua itu dapat dibuat kalaulah 32 bilion faedah ini tidak dalam tanggungan. Tapi apa boleh buat, sudah jadi tanggungan, buat sajalah yang terbaik untuk negara Malaysia. Kata Tengku Zafrul, di antara April tahun 2017 dan Mei 2022, kerajaan telah menyalurkan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman atau pendahuluan yang berjumlah sebanyak 10.85 bilion melalui Kementerian Kewangan dan Menteri Kewangan yang diperbadankan MOF INC untuk melunaskan komitmen hutang dan faedah 1MDB. Zafrul berkata sehingga 30 Jun yang lalu, jumlah dana 1MDB yang berjaya diperolehi semula ialah sebanyak 19.28 bilion, termasuk dalam pelbagai mata wang seperti dolar Amerika Syarikat, dolar Singapura dan dolar Australia. Syukurlah sebab dapat juga 19 bilion. Itu dah cukup bagus. Tapi bayangkan kalau benda ni tak ada. Tak payahlah pening kepala Menteri Kewangan, Bank Negara, Perdana Menteri dan banyak lagi lah yang terlibat di dalam usaha untuk mendapatkan semula wang tersebut. Banyak tenaga dibuang, banyak masa dibuang, banyak fikiran, stres dibuang. Apa boleh buat, sudah jadi bubur. Perlu diselesaikan. Nanti kalau tak selesai, mana ada orang berani lagi mau datang di Malaysia untuk melabur. Tapi syukurlah kerajaan keluarga Malaysia sekarang ini melalui Perdana Menteri nampaknya berusaha bersungguh-sungguh. Tahniah diucapkan. Okey, tahniah diucapkan kerana komitmen yang terus menerus. Saya mendoakan supaya Tengku Zafrul terus sihat untuk dapat berkomitmen menjalankan tanggungjawab dalam usaha untuk membawa balik semula sebanyak mungkin wang 1MDB tersebut semula ke negara Malaysia. Dan saya juga berharap kes 1MDB ini dapat segera diselesaikan. Dan si Jolo dapat dibawa balik semula ke Malaysia supaya kebenaran dapat dibongkar dan semuanya dapat dirongkai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye bye.